A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun la karihal musyrikun la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat kiranya kita bersama-sama di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang Ramadan itu sendiri. Kadang-kadang kita ni puasa, orang lain puasa, kita puasa kan. Orang lain beribadah, kita beribadah. Kita mungkin tahulah ada pahala, kita mungkin tahulah adanya ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tetapi kadang-kadang kita gagal mengenali ibadah itu sendiri kan? Kalau kita tengok tiap-tiap tahun akan adalah soalan-soalan anak tanya kayak gitu kan. Anak-anak tanya, dia tanya soalan, kenapa kita kena puasa? Mak ayah jawab apa? Kebanyakan mak ayah jawab, tak puasa tak boleh raya, dia kata. Tak puasa tak dapat duit raya. Dua-dua tu tak elok kan jawapannya. Tak puasa tak boleh raya. Sebab ramai je orang tak puasa tapi elok ada raya kan. Begitu juga ada orang tak puasa tapi bila dapat duit raya tu pula seolah-olah macam nak memberikan satu insentif yang negatif. Maksudnya macam menggalakkan orang rasuah pula. Dapat ni dapat upah, dapat ni dapat ganjaran duit. Sedangkan yang kita kena ajar pada anak-anak kita tentang ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita memang tidak terhitung hebatnya ya? Dan begitu juga ada yang jawab, dah tak payah tanya-tanya lah, nak kena puasa-puasa je lah, banyak tanya pula kan. Dan tu antara perangai-perangai ibu ayah dulu-dulu lah mungkin. Tapi hari ni kita kena jujur dengan anak-anak kita. Dulu saya selalu sebut lah, dulu kalau kita tengok pencamah-pencamah ni ada yang sebut kalau orang tu puasa setakat menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa, itu standard budak darjah 2, darjah 3 saya kata kan. Tapi hari ni dah tak boleh cakap dah, sebab budak darjah 2, darjah 3 pun semayang hari ni. Budak darjah 2, darjah 3 pun beramal ibadah. Tak percaya cuba tengok budak-budak seridu kan. Budak tahfiz kita pun apa yang tak buat, mengaji, berzikir, selawat lagi, kemudian dia solat kan. Jadi dah tak terpakai dah ayat tu. Tapi maknanya alangkah ruginya kita. Sebab kita mengimbau semula bagaimana pada dalam satu riwayat Nabi turun daripada mimbar dan Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa kau amin ya Rasulullah? Tak nampak pun ada orang berdoa kat sini. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, sesungguhnya aku terdengar doa daripada malaikat. 3 doa. Salah satu daripada doa itu adalah, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Maknanya bulan Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa. Tu kena ingat. Ramadan itu sendiri berasal pada perkataan ar-ramdu, iaitu panas yang menyengat. Tu sebabnya kita bulan Rejab itu, bulan Syaban, kita dah mula rasa panas. Bila hujan pun tu panas kan. Dan sekarang pun dah panas. Tu sebab suara saya lain sikit ni. Sebab musim panas. Dan lepas tu camah hari-hari pula kan. Jadi bila kita dah sedar tu satu perkara, tu sebab bulan Ramadan memang bulan yang agak panas. Tetapi tidaklah bermakna kita ni boleh mengambil alasan kita susah nak puasa sebab panas. Sebab ada orang berpuasa di negara yang lebih panas lagi daripada kita. Dan kalau kita tengok ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ada negara tu dia siangnya 21 jam. Kita ni lebih kurang aja. Di negara Amerika Selatan ada yang siangnya 8 jam saja. Jadi dia punya malam ni panjang. Nampak macam okey kan. Tapi masalahnya sejuk pula. Dia macam tu. Dia semuanya ada, orang kata adalah lebih kurang masing-masing. Tapi balik pada Ramadan, apa maksud asyam yang kita tanya tadi kan, yang anak kita tanya tadi, puasa tu apa? Kenapa kita kena puasa? Jadi benda basic kita beritahu kenapa kita kena puasa, beritahu ke anak kita. Wahai anak andaku, cakap kat anak kita kan, sebenarnya kita kena puasa sebab Allah suruh. Itu paling tepat sekali. Allah perintahkan. Anak ni dia takkan berakhir kat situ. Soalan dia tanya, kenapa kita kena puasa? Allah suruh. Masa bila Allah suruh?
satu cabaran tu untuk mak ayah dia. Jadi siapa mak ayah, terutamanya mak ayah yang anak-anak dia ada dekat Seridu, malulah kalau tak boleh jawab soalan ni, kan? Anak tanya, masa bila Allah tak perintahkan? Allah dah perintahkan dulu lagi nak. Dekat dalam Quran dah disebut dah. Tak percaya, cuba anak tengok. Buka Quran tafsir ni, buka surah Al-Baqarah ayat 183. Apa Allah Ta'ala beritahu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Seremban, dia tak cakap wahai orang Malaysia. Ya ayyuhallazina amanu pun tak sebut wahai orang Islam. Kenapa? Sebab ada orang Islam tapi tak puasa. Jadi kita kena level kita tinggi sikit. Wahai orang-orang beriman, makna orang yang percaya. Sebab pernah satu ketika seorang Arab Badui dia menyebut depan Nabi kita. Dia sebut sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Maknanya dia mengaku dia orang beriman. Apa Nabi tegur? Alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim. Sebab apa? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mukmin hanya selesai dengan tingkah laku perbuatan kita. Mesti diterjemahkan dengan perbuatan. Kalau kita tengok ibadah-ibadah lain, macam solat. Nampak, orang tu tengah solat tu. Allah Akbar, bismillah. Kita nampak dia solat tu. Dia buka Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mengaji tu, tahu. Nampak orang tu pakai kain putih, berselak-selak macam ni. Lepas tu ada orang azan depan rumah dia. Dia nak pergi umrah, nak pergi haji. Kita tahu. Kalau kita nampak satu lagi, orang tu bersalam dekat pasar raya tu. Kita nampak pasar raya dengan ada seorang tu kira kopi, ada bawa beg kecil. Dia salam, dia dapat resit RM7. Wah, ni bayar zakat ni. Kita boleh tahu. Tetapi puasa tak nampak. Kita nampak orang puasa dengan tak puasa sama ya. Itu hebatnya Ramadan ni. Sebab bulan puasa ni dia orang kata satu perbuatan yang nak menguji keikhlasan kita. Kenapa kita sebut macam tu? Sebab puasa ni orang puasa tak puasa sama je. Kalau tidak tu kau semayang kan. Nampak dah semayang. Dah semayang dah tadi. Tapi puasa tak. Ada orang selamba je walaupun dia tak puasa, dia buka puasa sekali dengan orang lain. Memang tak tahu malu ada? Ada. Kan? Tapi kita tengok tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, orang yang percaya dia akan buat. Walaupun orang nampak tak nampak dia. Walaupun orang tahu dia puasa tak puasa, tapi dia tetap akan buat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu asyam, berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mana sebelum kita ni pun dah ada orang puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya Allah bagi dekat semua orang, tetapi nak dapat takwa atau tak takwa tu bergantung kepada usaha kita. Apa hikmahnya di balik kita berpuasa? Ada 3 hikmah. Yang pertama adalah untuk menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik berbanding dengan kita. Bayangkan ada seorang hamba Allah daripada Rohingya. Pada beberapa tahun dulu dia menelpon Mufti Arab Saudi. Dia tanya, ya Syekh, dia kata, sah tak puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan punya susahnya hidup dia. Tak ada makanan. Dia nak sahur macam mana? Dia nak berbuka macam mana? Pada dia puasa tak puasa sama je. Kita ni puasa dah tahu dah malam karang paling tidak siput sodut ke mutabak pun dah ada. Kita ni boleh makan pagi pun kadang-kadang sampai tak bermakan. Makanan ada, tak bermakan sebab tak lalu makan waktu sahur. Tapi mereka dekat sana di tempat-tempat yang tertentu di seluruh dunia ramai yang kurang nasib baik. Malahan di negara kita pun ada yang kadang-kadang sampai makan sampah pun ada. Inilah satu hakikat yang menyebabkan kita sedar yang betapa adanya orang kurang nasib baik. Maka puasa ni salah satu hikmahnya. Yang keduanya adalah untuk menahan hawa nafsu kita, mengawal hawa nafsu kita supaya kita tidak mengikut hawa nafsu, terutamanya dalam bab makan, dalam bab berbelanja. Kadang bulan puasa ni dengan puasanya boleh tahan nafsu kita, marah kita, kan? Itu sebabnya penting. Sebab waktu Allah ciptakan nafsu dulu, Allah tanya dia, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Macam itulah nafsu ni. Kemudian Allah Ta'ala letak dalam topik panas api neraka selama 100 tahun.
Orang tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Wah, degil betul nafsu ni. Kemudian Allah Ta'ala letak tempat sejuk lagi 100 tahun. Bila keluarkan, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan supaya nafsu ni dilaparkan selama 100 tahun. Selepas 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak bagi tahu, nafsu ni boleh kalah dengan lapar. Dan hikmah yang ketiga, dapat menyucikan jiwa kita. Dapat menyuburkan jiwa kita dengan sifat tolak ansur. Bermaaf-maafan. Jujur. Itu yang penting. Sebab Ramadan ni tiba-tiba jadi baik. Memang. Cuba tengok pada malam pertama tarawih. Tengok. Muka-muka tak pernah nampak pun nampak kan. Wih, siapa dia ni? Kan? Tiba-tiba lah kau datang. Kau ni anak siapa? Yang paling best tu, bukan kau dah pindah ke pada taman ni. Dia pun tak tahu yang dia tu masih ada kat sana. Kan? Dia tak tahu dia tu masih ada kat sana kan. Bayangkan tu. Ingatkan dia pindah rumah dah kan. Jadi, apakah kebaikan berpuasa? Antara kebaikan berpuasa, dia dapat menurunkan berat badan. Itu pertama. Tapi menurunkan berat badan bukan sebab nak lawa dah. Supaya nak meringankan diri kita untuk beribadah pada Allah. Yang keduanya dapat mengawal penyakit. Yang ketiga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Yang keempat dapat memberikan rehat pada sistem penghadaman. 365 hari bekerja, bagilah dia rehat sebulan. Dan begitu juga mengawal stres dalam diri kita. Mengapa kita langsung tak boleh makan? Sebab hanya puasa lah yang dapat kawal hawa nafsu. Nafsu hanya tunduk kepada Allah apabila dia lapar. Dan nafsu itu berpangkalan kat mana? Mana tempat dalam tubuh badan kita? Nafsu berpangkalan kat dalam perut ni. Itu sebabnya apabila kita lapar, kita dapat sekat nafsu tu daripada berkembang menjadi benda-benda yang tidak baik. Sebagai tambahan, saya boleh share dengan anda semua. Imam Al-Ghazali memberitahu, orang yang terlalu kenyang akan dihinggapi 5 penyakit. Imam Al-Ghazali kata. Itu sebabnya kita kena puasa. Yang pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Yang kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana dia akan menganggap orang lain kenyang seperti dia. Yang ketiga, hati ini tidak pernah diresapi hidayah dan juga kata-kata daripada orang-orang yang soleh. Dia susah. Dengan nasihat pun susah. Susah nak terima hidayah. Dan keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain. Cakapnya semua nyakit hati orang. Dan begitu juga yang kelima adalah dia akan dihinggapi banyak penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Apa bezanya ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Macam saya kata, selain daripada saya kata tadi orang tak boleh tahu kan, kebanyakan orang nampak, mungkin dia nampak muka bibir dia kering, muka ni boleh lah, tapi itu boleh buat tuan. Orang yang konyang pun boleh buat macam tu. Tapi nak bagi tahu keadaan, sesungguhnya orang yang puasa ni dengan tak puasa ni sama. Tapi ada lagi satu lagi, iaitu seperti mana yang disebut Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kali gandaan sehingga 700 kali gandaan. Kecuali amalan puasa, kata Allah. Kerana amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kenapa Allah Ta'ala bagi ganjaran ni? Kerana orang yang berpuasa ini telah meninggalkan syahwat dan makanan semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Tapi janganlah saja-saja kita harapkan apa mulut kita ni orang kan. Cuma di sisi Allah bau mulut orang berpuasa ni sangat wangi kan, lebih hebat daripada bau haruman kasturi kan. Dan begitu juga kita lihat satu fakta yang kita kena tahu di Malaysia terutamanya. Kita ada hikmahnya berlakunya PKP. Hikmah berlakunya PKP 2 tahun lepas, tahun lepas dan tahun ni pun ada lah PKPB lah, PKPD. Kalau kita tengok tahun lepas bila tak adanya majlis berbuka puasa, tak adanya buffet Ramadan, rupanya barulah kita sedar kita dapat menjimatkan banyak makanan. Sebelum berlakunya PKP, sebelum datangnya wabak coronavirus, rakyat Malaysia membazir makanan kira-kira berapa? 17,000 tan makanan sehari. Bayangkan, 17,000 tan makanan sehari. Malahan
270,000 tan sebulan makanan yang belum diusik, dibuang. Cuba fikir. Teruk tuan. Dengan tahap ada orang tak ada makanan. Kita boleh dalam keadaan macam tu membuang makanan, mensia-siakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita khabar, kita pelahap marah kan. Kita tak memikir, itu yang cakap tadi tu. Dia tak boleh fikir tentang kesengsaraan dan kesusahan orang lain. Itu sebabnya ada latihan takwa. Latihan takwa. Kita nak capai la'allakum tattaqun. Apa latihan takwa? Latihan takwa yang pertama, khauf Rabbul Jalil. Takut kita pada Allah. Membazir ni perbuatan syaitan. Takut itu Allah Ta'ala nampak. Kita puasa siang, malam buang makanan. Cuba fikir. Faham tak? Jadi mana kata yang pertama kena jaga. Takut Allah. Kita ni beribadah ni dan konsep ihsan ni, kita nampak Allah. Dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu konsep dia. Kan? Dalam bulan Ramadan beramal. Kita takkan berani kerana punya takutlah kita dengan Allah Ta'ala kan. Kadang air lalu depan kita pun kita, alamak ni orang tak ada ni, kita tak minum sebab takut pada Allah. Kedua, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita akan beramal atas amalan-amalan yang Allah Ta'ala dah siapkan untuk kita. Yang mana dalam Ramadan ni banyak amalan, kejap lagi saya akan sentuh. Yang mana bulan lain tak ada, rugi kalau kita tak amalkan. Ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir. Malahan dah lah tak membazir. Duit yang ada sedekah ke orang. Tu dia. Paling hebat sekali memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang berpuasa bukan tengah hari suapkan kat orang tu. Maksudnya kita menjamu orang berbuka puasa. Tapi dalam hadis tak ada sebut pun bagilah orang tu makan sampai 3 kali sendawa, tak ada. Makna bagi makanan walaupun simple ni makanan. Contohnya kita bagi buah tamar, kurma ajwa tu, kita dah susun waktu dah buka puasa, kita paskan kat orang. Kita bagi kat orang makan. Tu yang ramai orang buat kan. Bagi ni nak berbuka dah, pegang. Ambil seorang sebiji. Tu nak kejar pahala tu. Kan? Bagi duit lagi bagus. Boleh juga bagi duit kat orang, sedekah kat orang yang susah yang memerlukan. Kan? Ataupun kita nak pula pada 10 hari terakhir kan. Kita masak, bagi rumah anak yatim, hantar dekat Seridu, contoh kan, hantar dekat mereka memerlukan, hantar kat balai polis yang bertugas, hantar kat balai bomba kan. Jadi ini banyak sebenarnya ruang kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Qanaah berpada. Bila kita bagi orang yang susah memerlukan, kita akan lebih beringat. Kita tidak akan membazir. Bayangkan contoh, saya nak bagi contoh di Afrika. Di Afrika bayangkan mereka makan apa? Makan kotak. Kotak tu cacah hari makan. Tu tanah apa tu, lumpur tu, yang tanah liat tu di kapal-kapal bulat-bulat kan, dia bakar bagi anak makan. Kononnya cookies. Bayangkan. Dan begitu juga air lumpur tu, macam air teh nampak. Itulah yang dimasak buat air minuman dia. Jadi keadaan ni kadang kita fikirkan, qanaah ni sepatutnya kita lebih bersederhana. Kita tak membazir, tak membuang makanan. Kalau nak sedekah makan, tuan-tuan, sebelum berbuka. Jangan dah berbuka kan kita bagi kat orang tu nama pelupusan sisa pepejal. Tu bukan sedekah. Kita makanan tak habis kita bagi kat orang. Berbondo kan. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Kita akan meninggal dunia, dia akan bangkitkan. Jadi apa persediaan kita? Dalam bulan Ramadan banyak sekali persediaan. Itu sebabnya bulan Ramadan ni bulan latihan. Kita latih diri kita untuk jadi lagi baik. Tahu? Latih diri kita jadi lagi baik. Jadi bersedia. Bukannya habis Ramadan langsung selesai. Tu Dr. Yusuf Al-Qardawi beritahu, janganlah kita jadi orang yang menyembah Ramadan pula kan. Kata kan. Dia pun pesan itu. Begitu juga Ustaz Don pun pesan itu. Ustaz Don masa saya forum dengan dia, dia kata apa? Janganlah menghimpunkan, menjamakkan makan pada waktu berbuka. Tak, kita ni masa kita kawal nafsu kita. Relax, jangan kalah. Ni syaitan akan ikat ni. Kan? Iblis akan ikat, tapi kita pula perangai masih lagi teruk daripada iblis. Benar? Itu sebab kena jaga. Ya. Antara amalan-amalan yang boleh kita amalkan, pertama, sahur. Sebab sahur bulan puasa tak sama. Sahur bulan Ramadan tak sama dengan bulan-bulan lain. Nabi pesan, sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Berbuka puasa dengan sunnahnya. Makan buah tamar. Kita minum air masak pun sunnah. Kan? Tapi makan bukan makan bersesungguhnya. Nabi dah pesan.
Berarti si sahur Nabi kata makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggal pun walaupun hanya seteguk air. Tapi pada waktu berbuka Nabi pesan jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Kena makan. Tapi makan pun bukan makan dengan bersungguh-sungguh. Seolah-olah tiada esok bagimu. Kan? Makna kata kita makan sikit jadilah. Makan buah tamar, minum masak, solat dulu. Kalau saya lah, arwah abah saya dulu ajar macam tu. Makan buah tamar, minum masak, kita solat dulu. Solat pun tak perlu baca ayat banyak, doa biasa je. Alhamdulillah, duduk balik makan. Makan pun masa tu apa yang ada kat situ makan dah. Tak adalah kita hidang segala benda cepat tak. Kita makan sekadaran untuk bekal kita nak pergi sembahyang isyak kejap lagi ni. Lepas tu habiskan cepat kita boleh relax kat ruang tamu, bukan kat meja makan. Sebab takkan berehat kalau kau duduk kat meja makan tu. Tahu? Jadi tu berbuka puasa. Kemudian tadarus. Bulan Ramadan ni ramai orang bertadarus. Bila tadarus, ada yang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz kalau saya buat tadarus online? Boleh, masalah. Ada orang tu dia mengaji daripada sejam 2 jam tak ada salah pun. Langsung tak ada salah. Rupa-rupanya kawan tu online, dia punya line tu dah hang kan. Dan itulah masalah dia pula kalau buat online tu. Jadi yang baik duduk sekali ya. Yang penting bacaan mesti bacaan bersemak. Ada setengah grup tu baca pusat pertama, pusat kedua, pusat ketiga, 4, 5 sampai 20. 1, 2 mula macam langau punya. Pap, settle. Ini dah macam kuil Buddha dah tahu. Dah apa benda yang kau baca pun tak tahu. Jadi kita kena baca, seorang semak. Jangan nak kejar khatam Quran. Kalau kita sampai juzuk 10 sampai nak ambil majlis khatam Quran, buat lah, tak ada masalah. Kan? Sampai tu nanti kita sambunglah lagi. Kan? Kemudian begitu juga tarawih. Tarawih tak ada bulan lain dah. Walaupun kita seronok sangat, alhamdulillah lah. Sebabkan saya rasa ketakwaan saya lebih kan. Jadi saya cadang saya nak lanjutkan tarawih ni sampai Syawal. Tak boleh dah. Takat tarawih ni bulan Ramadan ni lah. Jadi jangan kita sia-siakan. Tak dapat bulan lain. Witir sebenarnya bulan-bulan lain boleh buat, tapi tarawih tak dapat. Bulan Ramadan saja jumpa tarawih kan. Dan begitu juga zakat. Tunaikan, laksanakan tanggungjawab kita dalam agama kita. Zakat kena bayar. Itu adalah sedekah wajib. Sedekah wajib. Dan kalau kita bayar zakat tu lebih-lebih lah sikit. Kita bayar RM7 kan. Bayar RM7, RM7.5 kita bayar. Kemudian dan kesian amil tu, pergilah RM50 ni. Macam tu kan. Senyum lah amil tu, semangat dah kan. Tergangkit ke biar, cuba bagi je tu. Sedekah kan. Dan begitu juga yang paling penting sekali nak pesan adalah Lailatul Qadar. Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan? Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 jam, 3 hari. 83.33333. Macam betul lah kira. Jadi maknanya kata, kita nyawa pun belum tentu sampai 80 tahun. Ini satu malam, ibadah tu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam 7 likur tau. Malam Lailatul Qadar. Kau jangan sambung kan. Orang tua-tua dulu malam 7 likur nyala pelita. Tuan-tuan nak pasang-pasang lah, nak pergi rumah lawa. Suka hati lah. Ada orang tua-tua dulu cakap, pasang pelita biar malaikat nampak rumah kita. Dia kata kan. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Tak ada lah. Kan? Jadi mana kata malam Al-Qadar tu, bila kita beribadah, malaikat berlumba-lumba turun ni. Nak tengok rumah siapa yang beribadah. Dia akan singgah kat situ, dia akan catat pahala. Kan? Dan dikatakan malam Al-Qadar ni bermula daripada selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Dan Nabi juga bagi hint, carilah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Tapi janganlah asyik ganjil kita buat ibadah. Tak, kita kena buat je 10 malam. Takkan satu pun tak kena. Betul tak? Jadi jangan tinggal, paling tidak lah, jangan tinggal tarawih 10 malam terakhir. Itu paling tidak lah. Ya? Kita mengaji, kita zikir, kita sedekah. Benda-benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat pahala ibadah. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, sebenarnya kita kena ingat, bila Allah Ta'ala sebut ibadah puasa itu untukku, aku sendiri akan memberi ganjarannya. Maknanya hebat Ramadan ni. Maknanya Allah perhatikan direct kat kita. Jadi pentingnya untuk kita jangan mensia-siakan bulan Ramadan yang hadir ni. Saya nak bawa analogi sebagai kesimpulan.
kepada 3 jenis binatang. Pertama, kepompong, ulat dalam kepompong. Berminggu-minggu tak makan. Dia mungkin makan, mungkin cara dia lah, wallahualam. Tapi bila dia keluar, tuan-tuan, selepas berminggu-minggu, dia berubah menjadi rama-rama yang cukup cantik. Ayam yang mengeram telur. Hui, omak ayam ni, jangan kau dokek. Kau dokek, kombang, kopak, marah. Jangan dokek, jauh. Kan? Tapi kehangatan dia, dia jaga, dia mengeram telur, dia tak makan, tak minum berhari-hari. Dan akhirnya, telur itu menetas, keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Begitu juga dengan ular sawo. Ular sawo menurut National Geographic Explorer buat kajian, bila dia bersalin kulit, dia tak makan, tak minum, paling sekejap 6 bulan, paling lama setahun. Bayangkan 6 bulan puasa dia nak bersalin kulit ni. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka sunnah dia macam mana? Oh, lain macam kan? Itu sebab lembu, seekor pun dia boleh telan. Tapi apa nak beritahu, lepas 6 bulan, lepas tahun dia berhibernasi tu, dia bersalin kulit, dia tinggalkan kelongsong kulit lama dia, dia keluar berkilat-kilat, cantik, corak dekat tubuh badan dia. Tuan-tuan, apa yang nak saya share kat sini adalah ketiga-tiga binatang ni menunjukkan satu perkara. Tatkala kita berpuasa, sepatutnya kita berubah menjadi lebih baik lagi. Macam tu jugalah dengan Ramadan ini. Maka sewajarnya lah ibadah puasa menjadikan kita insan yang lebih baik lagi. Oleh demikian, sama-samalah kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lebih manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan disia-siakan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita akan dapat menghidupkan sunnah Nabi banyak-banyak, beramal ibadah banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita mendapat kedua kegembiraan yang Allah Ta'ala janjikan dulu, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb, bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguhnya baik datang dari Allah SWT. Mana kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.